Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan dengan segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada itu akan menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita sama-sama berkongsi maklumat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Jadi dah lama dah saya tak datang sini ni. Datang sini, bercakap di sini. Sebelum ni tak macam ni. Yang ni lain sikit. Sojuk tak ada orang ni. Sojuk kami. Jadi mungkin kerana ekonnya sama ya, tetapi mungkin orang-orangnya daripada kalangan ahli syurga, insya-Allah. Sojuk ada dalam ni. Dan tori tutup. Alhamdulillah. Ekon punyalah banyak, semua buka semua sejuk jadi. Dia kena tutup satu. Ada satu tompek itu dengan ekon sejuk, dia buka kipih lagi. Ini alhamdulillah tak apa. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kongsikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip daripada kitab Mishkat karangan Al-Imam Al-Khatib At-Tabarizi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan memberi manfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazalu al-bala'u bil mu'mini aw al mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi min khati'ah. Rawahu at-Tirmidzi وقال هذا حديث حسن صحيح. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, suatu bentuk ujian dan balok itu sentiasa berlaku terhadap seorang mukmin yang laki-laki ataupun perempuan, berterusan berlaku sama ada pada dirinya ataupun hartanya ataupun anak-anaknya, terus menerus hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia mati. Balok ujian hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia jumpa Allah Ta'ala, sampai dia meninggal. Wa ma 'alaihi min khati'ah, dan pada dia tidak didapati satu dosa sekalipun. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, katanya hadis yang hasan lagi sahih. Hadis yang pendek ni menceritakan ataupun suatu benda yang nak disampaikan kepada kita, kehidupan seorang mukmin itu dilingkari dengan ujian-ujian daripada Allah Ta'ala. Antara lain kerana disebabkan Allah sayang pada orang mukmin, dan sebab-sebab kemukminannya itu Allah menaikkan darajahnya satu persatu. Naik dan naik. Dan Allah meletakkan antara syarat. Boleh Allah tak ada syarat pun tak apa, tapi untuk manusia
Di antara perkara yang menaikkan darajahnya dan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah dengan ujian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Di Allah Ta'ala menyebut am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu mudah begitu saja untuk masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kamu ujian ujian kehidupan seperti mana orang yang terdahulu daripada kamu. Apa yang mereka peroleh? Massathumul ba'sa. Allah timpakan atas mereka kesusahan, wadh-dharra, kemudaratan, kemelaratan, wazulzilu, goncangan hidup. Hatta sehingga keadaan-keadaan begitu tu, yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, utusan Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala sekalipun dibekalkan dengan mukjizat, kemuliaan, pertolongan, tetapi ujian itu pun ujian yang susah juga. Sehingga utusan Allah serta dengan pengikut-pengikut mereka mengatakan apa? Maka nasrullah, bila agaknya pertolongan Allah. Gambaran perit sungguh ujian. Gambarannya kan orang yang cekal, kalau tidak takkan dilantik menjadi utusan Allah. Kan? Orang yang hebat itu akan dilantik menjadi sesuai dengan kehebatan dia. Orang cerdik pandai itu sesuai kedudukan jawatan yang diberikan dengan kecerdikannya, kelayakan pengajian dan pelajarannya. Tapi ada kawan saya khabar, ni bukan saya sebutlah, kawan saya khabar. Dia kata nak jadi menteri besar senang ya, tak payah tinggi-tinggi belajar, boleh insya-Allah. Tapi jawatan-jawatan yang lain tu kena ada kesesuaiannya. Ya. Tu kawan saya sebut, bukan saya lah. Apa hal cari kawan saya. Jadi sesuai dengan kedudukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Kan? Jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji oleh Allah Ta'ala. Seperti mana orang dahulu sehingga sempit sangat ni, sehingga dia kata bila agak pertolongan Allah Ta'ala nak sampai ni. Ketika itulah Allah kata ala inna nasrallahi qarib. Sempit dah kan sampai agak klimak waktu dah ni. Kan? Masa itulah sebenarnya pertolongan Allah dah terlalu hampir dah. Nak beri pertolongan kepada yang diuji untuk naikkan kedudukan dan darajahnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu kehidupan kita manusia, kehidupan kita orang mukmin, kehidupan yang sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kena beringatlah, ujian itu bukan hanya gambaran kesusahan saja. Ada ujian yang lain daripada tu, ujian kesenangan, kekayaan, kekuasaan, kehebatan dari sudut nama, itu dan ini, itu semua juga ujian. Ujian yang bahkan lebih mudah untuk lupa Allah berbanding daripada orang yang susah. Tuan-tuan tengok semalam ada satu orang perempuan telefon saya. Dia duduk belah mana, saya pun tak ingat. Tapi bola-bola Sepang lah dia duduk. Kan? Bola Sepang lah. Dia telefon, Ustaz, malam tadi saya mimpi. Saya kalau yang paling tak suka sekali orang telefon tanya mimpi lah. Perempuan tanya, Ustaz, saya mimpi, kata dia. Sebab kalau cerita mimpi kan panjang menjelo cerita. Panih telinga kita nunggu. Kita kata ada kerja pun, boleh nak cerita lagi. Sikit itu setengah jam. Dah lah kita telefon dia. Dia telefon kita, dia main
miss call je. Ni yang ni 9 sebut perangai tak semonggah. Dia main miss call je. Dia miss call 2-3 ringing, lepas tu kita telefon ni, dia cakap dengan kita dah sampai setengah jam 5 minit, tak apalah. Mungkin agak-agak dia pun tahu kan ni cara-cara nak selamat, kata dia. Jadi dia kata dia mimpi. Dia mimpi ada satu orang laki-laki baca suratul Baqarah dalam mimpi tu. Saya kata bagus, Baqarah, suratul Mulk, Tabarak. Saya kata baguslah macam tu. Mimpi dengan baca Quran bagus . Tapi ustaz, mimpi ni berlaku selepas saya dimasuki perompak penyamun dalam rumah. Perompak, penyamun dalam rumah. Saya diikat, suami saya diikat tangan. Kemudian dia ambil barang-barang berharga, beribu-ribu juga lah habis kan. Orang kaya lah kot, Allahualam, saya tak tanya pula berapa banyak duit kau. Jadi banyak barang habis, banyak duit dia ambil. Lepas tu pula dia kata dalam pada penyamun ni ambil barang-barang ni, kutip-kutip ni, ambil pegang-pegang ni, terjatuh salah satu barang tu. Dia jatuh tu disebut Allah. Jadi lelaki perempuan ni kata, Islam kau dan. Rupanya Islam kau. Islam buat macam ni. Senyap lelaki-lelaki tu buat kerja. Bagus juga penyamun melatah Allah, jarang jumpa ni. Penyamun berzikir tengah menyamun. Lepas tu ustaz, lepas habis semua tu, dia curi habis semua, saya pun kata nak buat macam mana kan. Dia ambil semua, handset lah, itu ini, rantai, habis semua beribu-ribu lah macam saya sebut tadi ni. Saya fikir-fikir tak apalah, nyawa selamat kan, barang tu tak apalah, dunia semua, dia kata. Tapi saya berdoa kan. Yang pertama saya doakan, ya Allah, kalau orang tu ambil barang-barang ni, kampunlah dia, baguslah, nampak, kampunlah dia kan, sebab dia ambil barangku. Tapi ya Allah, kau boleh dia pulang balik. Ayat tu ujung tak tahan. Ayat ujung tak tahan. Tapi ya Allah, kau boleh kau pulanglah balik. Kau lembutlah hati dia untuk pulangkan balik segala barang dan. Tadi kata dah ampunan dah. Kau boleh pulangkanlah barang-barang dia ambil. Mana dia banyak ribu lah juga tu kan. Itu ujian. Itu ujian susah. Ujian susah. Tapi saudara tak saudara, sebenarnya ketika dia diuji dengan susah, sebenarnya dia tak saudara dia telah pun diuji ketika dia senang. Ujian itu lebih berat masa dia senang kan. Begitulah kita. Kadang-kadang kita lupa. Kita senang, kita lupa Tuhan. Kita senang, kita lupa Allah. Dalam keadaan kita sendiri tidak menyedari bahawa kita dah semakin jauh daripada Allah. Kita tak sadar. Contoh, kalau kita ada duit, gaji kita sebulan 30,000. Semalam saya sembang dengan satu orang pakcik, jumpa dekat KLIA. Semalam saya hantar bang ipar saya pergi tunai umrah. Jumpa satu orang pakcik, sembang, cerita ada gaji 50,000 sebulan. Bagus lah, apa dah, anda lah kaya-kaya. Cerita kereta BM, kereta itu ini, anda lah. Kita tak apa ada ni dongai ya. Kalau gaji 5, dia pergi kerja naik helikopter. Cerita dia yang kaya tu. Jadi kalau gaji 50,000 sebulan, sedekah tiap-tiap Jumaat RM5 masuk tabung. Allah uji dia. Tapi dia tak sedar. Pasal dia rasa apa? Aku dapat harta, ingat juga untuk bersedekah. Ingat juga untuk bersedekah. Gaji 50,000, sedekah RM5, itu masih qada put. Itu ujian kadang tak sedar. Allah sebut dalam Quran,
yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka dah buat benda baik hebat dah. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dah buat benda elok dah dan hebat dah, tapi mereka sangka saja tak elok lagi. Yahsabuna annahum muhtadun, satu ayat yang lain. Mereka menyangka mereka dah jadi orang baik dah. Jadi orang yang dia beri hidayah dah. Yahsabun, kata Allah. Mereka menyangka, walhalnya tidak. Ya, sangka je. Begitulah kita. Ya. Jangan kita kata lagi kita masih lagi okey, baik, soleh. Memang cita-cita nak jadi baik tu ada, alhamdulillah. Bagus, kan? Bahkan bercita-cita, berqasad untuk jadi orang baik itu satu yang wajib pada setiap orang mukmin, muslim. Tapi setakat yang sedia ada kita dah amal, sedia ada yang kita dah buat dengan agama, tu tak boleh rasa kita hebat dah. Tak boleh rasa okey dah. Sempurna dah, tak boleh. Jauh lagi. Bahkan kalau kita meneliti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Tidak ada satu orang Islam pun, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu, yakni daripada kalangan umat dia, yang masuk syurga dengan amal. Tak ada. Kalau kita rasa beramal hebat dah, banyak dah, tertipu kita dengan syaitan, tertipu kita dengan iblis. Hasan Basri rahimahullahu ta'ala kata apa? La taghtar bi kathratil ibadah. Jangan tertipu dengan banyak ibadah. Sesungguhnya iblis, kata dia, tidak pernah sedetik pun yang terluput waktunya daripada lalai, daripada ingat Allah. Sentiasa mentakdiskan Allah, sentiasa memuji dan membesarkan Allah. Tu iblis. Ibadah luar biasa hebat, tapi engkar sekali ya. Engkar sekali ya. Ya iblis, usjudu li Adam. Iblis, sujud ke Adam. Fasajadal malaikah, semua malaikat sujud melainkan iblis. Tu kita semua tahu cerita tu. Uji. Tambah lagi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala peringatkan, la taghtar bi kathratil ilm. Jangan tertipu dengan banyak ilmu. Kita mungkin belajar meratur-ratur kan, guru pun banyak. Jangan tertipu dengan banyak ilmu. Tengok apa jadi kepada Bal'am Ba'ura tadi. Ilmu banyak sehingga diriwayatkan ilmu Bal'am Ba'ura ni, kata Hasan Basri rahimahullah, tengok langit nampak arash, kata nampak Lauh Mahfuz kat arash pintu. Riwayat ni mati kafir. Mati kafir. La taghtar, jangan tertipu dengan duduk keliling orang saleh. La taghtar bi ru'yatis salihin. Jangan tertipu dengan melihat orang saleh. Jangan tertipu dengan berada dengan orang saleh, berkawan orang saleh, duduk majlis orang saleh. Bagus, semua tu bagus. Tengok orang saleh pek pahala, duduk majlis saleh pek pahala, berkawan orang saleh pek pahala. Macam mana nak kena orang saleh? Macam mana nak kena para salihin? Macam mana nak kena para ulama? Nabi sallallahu alaihi wasallam beri apa? Panduan. Kriteria orang saleh, kriteria ulama untuk kita kalau boleh duduk sama dia. Apa dia? Pertama Nabi kata, man zakkarakumullahu ru'yatuh. Mereka yang kalau kamu tengok muka dia teringat Allah. Hebat tu. Ada tak jenis orang macam tu? Ada. Cuma muka kita lah, orang tengok somak lah sikit. Orang soleh ni lain kan. Kita lain, serabut macam-macam. Tu fikir ni fikir. Jadi kita somak, orang tengok kita 2 kali somak. Jadi tu tengok orang soleh, tengok muka dia teringat Allah. Dahsyat tu. Man zakkarakumullah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh. Mereka yang bila berbicara dengan kita bertambah ilmu. Tu orang soleh. Berbuat ada ilmu kita dapat.
Burak. Ada pengetahuan baru kita peroleh. Wa zada fi ilmikum mantiquh. Cakap-cakap dia tu, sembang-sembang dia tambah ilmu kita. Yang orang soleh. Ini burak pasal rokok, pasal rimau, bewak, apa kita dapat? Dosa mungkin tak dosa selama tak cerita benda mungkar, tak ngata orang, tak bercerita buruk orang, tak ngumpet dan sebagainya. Okey. Cerita benda-benda yang tak manfaat, dosa tidak, tapi tak manfaat. Sia-sia juga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak manfaat. Kesempurnaan walaupun tidak ada dosa. Nombor 3 apa dia? Wa dzakkarakum bil akhirati 'amaluh. Mereka yang kalau kamu tengok amal dia bertambah ingat kita ke akhirat. Bertambah kecenderungan kita pula nak buat sesuatu yang manfaat untuk akhirat. 3 ni kriteria. 3 benda disebut oleh Nabi SAW. Ada benda ni pada seorang tu jangan tinggalkan dia. Rapat-rapatlah dengan dia. Berkawan-kawanlah dengan dia. Kan? Jadi kalau sahabat dengan dia dalam hidup ni, insya-Allah bahagia kita. Bahawa Nabi SAW suruh la tusahib illa mu'min. Jangan berkawan masa hidup ni melainkan dengan orang mukmin. Pesan Nabi. Ingat. Nabi suruh kawan dengan orang mukmin saja. Mukmin je mana? Tu tadi kriteria yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Dalam masa yang sama Nabi pesan pula, iyyaka wa qarinas su'. Hati-hati dengan kawan jahat. Fa innaka bihi tu'raf. Tadi yang kawan baik, duduk kawan selama dengan dia. Kalau kawan jahat, hati-hati dengan dia. Kenapa? Kalau tak pun kita dapat jahat ni, kita pun dapat satu apa nama? Berkawan dengan orang jahat. Nama orang jahat tu ada kita buat pergi mana-mana. Siapa Leman tu? Leman yang kawan dengan Saleh. Kan? Saleh perompak. Kita bukan merompak, tapi dapat perompak ujung tu. Bak kawan kita perompak. Fa innaka bihi tu'raf. Kamu akan dikenal juga dengan kejahatan dia tu. Bak kita duduk dengan dia. Kecuali kalau memang kita yakini boleh menarik dia ke arah kebaikan. Itu bukan setakat boleh, bahkan dituntut dalam agama. Nampak orang tu tak senonoh perangai. Tak senonoh. Kita pergi hampiri dia, berkawan dengan dia. Tujuan dan matlamat kita nak tarik dia, bahkan kita meyakini boleh tarik dia. Tu dituntut begitu. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ila akhir al-hadis. Apa hadis? Ujung hadis tu. Kita nampak kemungkaran mesti ubah. Itu di antara cara. La taghtar bi ru'yatis salihin. Jangan tertipu dengan melihat orang saleh. Apa jadi pada Abu Jahal? Tengok Nabi tiap hari. Apa jadi pada Abu Lahab? Tengok Nabi tiap hari. Apa jadi dengan beberapa orang sahabat yang matinya kafir sezaman dengan Nabi SAW? Tu kadang-kadang tiap hari hampir melihat wajah Rasulullah SAW. Akhirnya ke mana arah tujuannya? Neraka wal-iyadzubillah. Tak ada manfaat bagi dia untuk melihat wajah Rasulullah. Kerana melihatnya tu bukan dengan penglihatan rahmah. Kan? Ada beza tu. Tengok Nabi SAW dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang lain. Pandangan kebencian pun ada. Pandangan orang kafir itu tu nama-nama sebut tadi ni, tengok juga wajah Nabi, tapi pandang dengan pandangan kebencian. Sahabat-sahabat Nabi melihat saja dapat kebahagiaan kerana dia sendiri melihat tu dengan pandangan kebahagiaan. Macam mana kita selalu selawat tu? Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Bisa dengar tak? Kan? Bisa dengar kan? Mana entah. Puluh tahun dah dia nyanyi tu Ustaz. Tak faham. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Barang siapa yang melihat wajahnya, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'ad, pasti akan bahagia. Orang yang melihat bagaimana? Melihat dengan pandangan rahmat, melihat dengan pandangan ketenangan, kemuliaan dan yang seumpama, baru bahagia. Apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Ni tuan-tuan, elok kita beritahu anak-anak kita hadis ni. Nabi kata apa? Ma min waladin barin.
nazara ila walidayhi nazrata rahmah illa kataballahu lahu likulli nazratin hajjatan mabrurah. Atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mana-mana anak yang berbakti melihat wajah kedua ibu bapaknya kalau masih hidup, kalau tak salah seorang. Melihat wajah kedua ibu bapaknya nazarata rahmah, dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Apa dapat? Illa kataballahu lahu bikulli nazaratin hajjatan mabrurah. Melainkan Allah Ta'ala jadikan setiap kali dia melihat wajah orang tua dia tu, setiap kali satu ganjaran pahala haji mabrur. Salah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau tengok satu hari 100 kali, 100 kali ganjaran pahala haji mabrur. Allahu Akbar wa atyab, kata Nabi. Jangan. Di antara tengok saja dapat pahala. Quran, Kaabah, air Zam-Zam dan semua muat. Satu daripadanya apa? Tengok wajah orang tua. Tu bukan sekadar pahala biasa-biasa. Satu kali haji mabrur. Sekali tengok, 2 kali tengok. Tu dah. Anak-anak hari ni dia tak faham bab ni. Sibuk kerja kan. Mak bapak kat kampung duduk 2 orang. Duduk 2 orang. Baru-baru ni saya pergi hospital tuan. Bapak saya masuk ward, nak ambil dia buat keluar. Lepas tu bapak saya ni baru masuk 1 hari. Dia memang tak boleh duduk hospital. Antara kes lari daripada hospital ke Negeri Sembilan, bapak saya lah. Tak duduk lama-lama. Hari saya pergi ziarah, dia nak balik, doktor tak bagi balik kan. Kira dah ada beransur pulih lah, kira nampak sihat betul lah, boleh golak-golak semua, kira nak balik lah. Doktor nak pantau lagi, esok insya-Allah boleh discharge. Sebab itu nak pantau. Ayah saya kata, doktor macam ni lah, doktor bagi balik ke tak balik? Kalau doktor bagi balik, okeylah, terima kasih. Tak bagi balik, saya lari balik. Tu bapak. Ni bukan ngompek kan. Jadi nak cerita dia, kaki dia tengah-tengah. Ada sebelah kanan, sebelah kiri. Yang duduk belah kiri ni lama dah, dekat sebulan duduk wad. Doktor suruh balik, pula payah nak balik. Yang ni bapak saya jangan balik, tapi nak balik. Yang sebelah tu doktor suruh balik dah, tak mau balik. Tanya pasal apa tak mau balik? Pasal balik rumah pun tak ada siapa. Bini dah mati, anak-anak semua kerja jauh-jauh. Tuan-tuan tengok. Seorang bapa sampai tak mau keluar hospital sebab anak tak mau jenguk dia di rumah. Bayangkan. Tuan-tuan tengok. Baru jumpa lagi. Macam tu sekali. Sedangkan bapak ni ataupun emak ni, muka dia menjadi asbab kepada anak-anak dapat syurga mudah. Kan? Tu. Saya ingat lagi ada satu rancangan masa tu bulan puasa, dekat-dekat nak raya. Satu rancangan, saya tak ingat TV mana. Cuma masa tu balik-balik daripada tarawih, dia interview rumah orang tua-tua. Interview rumah orang tua-tua. Orang tua-tua lah dia interview. Salah seorang orang tua lelaki-lelaki. Kan? Dia interview lah. Pakcik duduk sini berapa lama dah? Sekian-sekian lama. Kawan sana sini seronok dia. Pakcik anak ada berapa ramai? Sekian-sekian. Saya tak ingat apa jumlah. Anak-anak duduk mana sekarang? Adalah KKL seorang, 2 seorang tadi sebutlah. Habis anak-anak tak datang tengok kau, dia diam. Tak dia kata apa. Tiba-tiba air mata keluar. Tuan-tuan tengok ya. Air mata yang keluar daripada mata bapak ni penyebab mudah anak-anak semua masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Ni yang budak tak faham ni. Zaman sekarang. Kan? Dia tak jaga air mata. Dia keluar mata tu pasal apa? Dia sedih pasal apa? Pasal anak-anak lah. Sebab orang interview tu tanya anak-anak tak datang jongok kau. Tu tak dijawab. Tak jawab tepi. Orang lelaki-lelaki ni susah keluar air mata. Orang perempuan ni kan.
Perempuan sedih keluar air mata, gembira keluar air mata, lipih lalu keluar air mata, tengok tikui keluar air mata, semua air mata. Dia mudah air mata dia. Orang lelaki mahal. Tapi kalau dah keluar, itu memang sedih sungguh-sungguh lah tu. Ya. Bayang tengok. Jadi kita faham dengan anak-anak kita bab ni. Tak kisahlah dah besar panjang pun, bagi tahu, ni muka bapak, ni muka mak kau. Ni dua muka ni, nak jadi kau mudah syurga dua muka lah. Walaupun dia mak kau belum dah jaminan leh, tapi kau tengok muka dua ni dapat pahala dah. Tolong tengok dengan kasih sayang. Sebab tu Allah ajar kat kita doa kedua bapak tu kan. Apa doa? Ya Allah, tolonglah kau pelihara keduanya seperti mana mereka pelihara aku masa kecil. Bukan masa kecil dah keluar perut, daripada dalam perut tu. Omak ni kalau mengandung tu muntah-muntah tu. Kalau jenis yang muntah ni kan. Kalau kata kadang ada omak ni jenis tak muntah, bapak lah muntah. Ada yang dia punya, dia panggil apa? Yang muntah-muntah dia panggil apa? Bukan alahan, dia panggil apa? Apa nama? Orang perempuan muntah-muntah masa mengandung dia panggil apa? Bukan loyo lah. Apa? Loyo tu kira tokak kita dah kombang-kombang tu loyo lah. Ada istilah ni. Kalau kata nak ni dia kata panggil apa? Mengidam. Yang muntah-muntah ni panggil apa? Mabuk. Tu dah, mabuk. Bukan mabuk tadi, tidak ni mabuk tu lah. Kan? Mabuk-mabuk si omak ni. Muntah-muntah. Ada kalau saya dengar cerita, Allah alam betul tidak, tapi jangan percaya lah, saya pun tak percaya juga, tapi dengar cerita. Ada bomoh yang boleh pindahkan mabuk bini mengandung tu pergi kat lelaki. Kan? Kalau ada memang laku lah bomoh tu kan. Bini kat rumah mengandung relax je, mau masak apa semua seronok. Yang lelaki pula kerja, katakan kerja TMB, panjit tiang elektrik, dengan elok macam tu tu. Elok macam tu tu. Tapi tak ada, jangan sayuk lah kan, bohong tu. Tapi ceritanya ada lah. Nak bagi tahu, itu kono bosan elok tu. Tu beruntung orang yang masih ada kedua ibu bapa. Untuk mana nengok saja dapat pahala ganjaran haji mabrur. Nabi SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji mabrur nanti ada balasan yang paling layak untuk dia, melainkan syurga. Haji mabrur. Kau macam tu tak habis haji lah ustaz. Tengok-tengok itu pun daftar tahun 2048 dah hidup tak tidak lagi dan dia. Kawan saya daftar 2070 kau, 2070 lebih kau. Maka dia kata tak payah susah, tengok mak dan pak dia pun dapat haji mabrur dah. Ya tu tak, tu ganjaran saja, kewajipan tak lepas lagi. Kan? Jadi tuan-tuan tengok. Nabi SAW sebut tengok muka kedua orang tua. Jadi nak sebut tadi Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, tapi satu lagi tu kalau anak melihat wajah kedua ibu bapa. Kebetulan ada orang tanya itu, macam mana ustaz kalau isteri melihat muka suami tu dia? Macam mana? Isteri melihat muka suami dengan pandangan kasih sayang. Anak-anak tadi disebutlah hadis. Melihat wajah kedua ibu bapaknya dengan pandangan kasih sayang, satu kali haji mabrur, sekali tengok, dua kali tengok, tiga kali tengok, tiga. Macam mana pula seorang isteri melihat muka suaminya dengan pandangan kasih sayang? Dapat tak haji mabrur? Ada orang tanya saya itu, bila saya cerita tentang anak pada bapak, ditanya pula isteri terhadap suami. Mana dia bersungguh lah tu, bersungguh nak pergi haji, tapi tak dapat lagi. Betul tak? Ya dapat pahala juga, tapi tak adalah sebut mana-mana hadis kata dapat haji mabrur tu anak pada bapak saja. Tapi kalau isteri melihat suaminya dengan pandangan kasih sayang, itu juga ganjaran pahala. Itu juga termasuk dalam urusan ketaatan pada suami. Nabi SAW bersabda, kan, menceritakan tentang seorang perempuan. Secara umum semua perempuan lah,
Nabi kata apa? Sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at atau kama qala. Seorang perempuan yang semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, semayang 5 waktu ya, dia tak ada sebut yang sunat-sunat. Begitu juga dengan puasa Ramadan sahaja. Tambah satu lagi, apa dia? Ta'at ba'laha, mentaati suaminya. Apa yang perempuan dapat? Tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Persilakan masuk mana-mana pintu syurga yang kau kehendaki, yang dia kehendaki, ya, perempuan yang taat tadi ni. Lagi hebat orang perempuan ni. Kan kita biasa baca hadis, orang puasa ada gerbang khusus masuk syurga. Orang tahajud ada gerbang khusus masuk syurga. Orang yang syahid fisabilillah sama. Orang berjuang fisabilillah dan seumpamanya. Tapi orang perempuan yang taat suami boleh pilih mana-mana gerbang nak masuk syurga. Oh, tu kemuliaan luar biasa tu. Kan? Pilih mana-mana pintu nak masuk syurga. Kau nak pintu puasa, nak pintu syahid, nak pintu berjuang, nak pintu itu, pintu ni boleh. Mana-mana kau nak masuk, sila saja. Hebat tak? Tu dengan sebab apa? Sebab taat suami. Selama tidak berkait dengan perkara mungkar lah. Mana? Tu orang perempuan. Ada pula yang masih lagi tak puas hati. Sik-sik kita kena taat. Orang lelaki macam mana tu? Orang lelaki macam mana ustaz? Sik-sik kita. Sebab tu orang lelaki-lelaki. Sebab tu Nabi SAW sebut orang perempuan, kan? Orang perempuan yang paling banyak, paling ramai di dalam neraka banding-banding lelaki. Orang perempuan paling ramai. Tapi kalau nak ikut daripada hadis yang paling mudah, orang perempuan masuk syurga. Paling mudah masuk syurga perempuan. Paling ramai dalam neraka pun perempuan. Ittala'tun nara fawajadtu akthar ahliha an-nisa wal aghniya, satu riwayat. Wa fi riwayatin al-aghniya. Aku pergi tengok neraka, aku dapati kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Dalam satu riwayat tambah, orang kaya-kaya. Satu riwayat perempuan saja. Satu riwayat Imam Ahmad, orang perempuan dan orang kaya-kaya dalam tu. Bukan semualah. Kita pun boleh faham lah orang kaya macam mana yang kata masuk neraka ni kan. Orang kaya buat masjid, semayang tak tinggal, tawaduk dan sebagainya. Saya diceritakan ada satu orang lelaki-lelaki, orang kaya betul lah di India. Tak tahulah millionaire ke billionaire, wallahu alam. Daripada India. Dia sekarang dah banyak dah. Yang billion di India, Cina dah banyak. Yang daripada mereka banyak dah bankrupt dah. Katanya orang kaya India ni dengan duit yang hebat banyak ni, dia memilih untuk bekerja apa? Cuci lantai Masjid Haram. Masjid Haram kan Masjid Nabawi atau dua tu lah. Cuci lantai. Dan dia minta kerja tu dengan syarat supaya dia tidak dibayar gaji. Mak, ni mutawadhi', orang yang betul-betul tawaduk, khidmat di rumah Allah, bahkan di tanah haram, masjid yang paling mulia atas muka bumi, meninggalkan kekayaan dan kemewahan dia semata-mata untuk letak dirinya rendah di sisi Allah Ta'ala. Ni orang mulia, kan? Mengenepikan kemewahan dan kekayaan hidup untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya semua manusia akan diuji. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhit. Siapa yang redha dengan ujian tu, maka Allah bagi dia keredaan, dan siapa yang murka dan benci, Allah bagi kebencian. Siapa yang marah, Allah bagi kemarahan. Ya. Dia ni diuji juga ni. Diuji dengan kekayaan. Tetapi dia tidak mahu kekayaan itu menjadi penyebab dia lupa dan semakin jauh daripada Allah. Dia bawa dirinya untuk rendah, bawa dirinya macam orang biasa, supaya dia tidak merasa dirinya hebat. Satu hadis yang mungkin saya pernah sebut di sini dulu, kan? Mungkin saya pernah sebut, memang tuan-tuan takkan ingat punya. Lama dah, kan? Jangan kata yang dulu-dulu tak ingat, yang minggu lepas pun tak ingat. Ni kan dah setahun sudah, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah,
wa man takabbara wada'a salah man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah wa huwa fi nafsihi saghir wa fi a'yunin nasi 'azim wa man takabbara wada'ahu Allah wa huwa fi nafsihi kabir wa fi a'yunin nasi saghir hatta lahu wa ahwanu 'alaihi min kalbin aw khinzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rendah diri kerana Allah, Allah akan tinggikan dia. Pada ketika tu dia merasakan dirinya kecil, walhalnya orang sekelilingnya melihat dia hebat dan besar. Dan barang siapa yang merasa dirinya besar dan hebat, Allah akan hina dan rendahkan dia, sehingga dia melihat dan merasa dirinya besar hebat, sedangkan orang kelilingnya melihat dia tak ada apa-apa, kecil aja. Bahkan kata Nabi, sebahagian daripada mereka lahu wa ahwanu alaihi min kalbin aw khinzir, melihat dia lebih hina daripada anjing dan babi. Hadis kan. Kita dah mau je ni. Sebab tu kita bila ada kuasa, ada kekayaan, jangan sombong. Kita merasa orang puji kita, orang kata kita hebat-hebat pun semua, itu semua orang kipih kita, nakkan sebahagian daripada apa yang kita ada. Walhalnya orang baik-baik ni kita takut. Mulut orang baik-baik ni kita takut. Kalau mulut-mulut penyamun ni tak ada apa pun lah. Kan? Kita ada kehebatan dari sudut apa? Dari sudut harta, kuasa, kedudukan, pangkat, apa saja. Kan? Yang melupakan kita dengan Allah banyak ni dikipih-kipih. Dia nak sesuatu daripada kita, kipih. Orang baik semua jauhkan diri daripada kita. Kita tak perasan. Sebab kita suka dipuji. Kan? Kan memang kita, mana ada manusia suka puji kan? Kita ni sangat suka dipuji dan benci untuk dikeji. Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, dia kata alamatul ikhlas thalathun. Tanda-tanda orang ikhlas itu 3. Tanda-tanda orang ikhlas itu 3. Apa dia? Istiwa'ul madhi wa dhammi fil amal. Sama saja orang puji kita, orang cela dan keji kita, sama tak rasa apa. Orang puji kita pun tak gembira, tak ada apa, biasa. Orang keji kita pun dalam amal yang kita buat pun tak ada rasa apa, tak ada nak marah orang apa. Tanda ikhlas. Tanda ikhlas dalam amal. Amalan yang kita buat, orang puji ke, orang keji ke, tak ada apa, sama. Faham tak maksudnya? Kan? Tu nombor 1. Nombor 2 apa dia? Nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Melupakan, mengenepikan melihat amal kita dalam beramal. Maksud dia, kita melihat amal kita sendiri. Kalau katakan kita beramal dengan tahajud, hadis pula kata afdhalus salawat ba'dal maktubah salatun fi jawfil lail. Afdal sahabat abas semayang selepas daripada 5 waktu yang wajib lah semayang tengah malam. Dan buat ni, buat dia kerja tu sehingga tidak tinggal. Orang suruh kita ada solat sama-sama dengan program hari ini. Pagi ini kita akan solat berjamaah, solat duha. Kono pula dongan-dongan cerita mana ada jamaah duha ni. Tak apa, ada ulama yang mengharuskan. Dan kata bid'ah pun bid'ah hasanah. Sebab kadang-kadang ada orang yang kalau kita tak buat secara jamaah, pagi bila dia tak buat. Betul tak? Sampai pagi bila dia tak buat. Elok terakhir kan, baik kita buat jamaah duha. 1, sampai pagi bila tak buat. Nombor 2, ada jenis yang memang tak reti nak buat. Dia buat solat duha. Macam mana tu ustaz? Atau orang kan, buat secara jamaah, kau ikut dan lepas ni boleh dah buat sini, lepas ni kau buat sendiri pula. Contoh sebab tu ulama sebahagian mengatakan harus apa kami balun bid'ah. Sosek bagi sudah aku sudah. Mana boleh macam tu? Ya, kadang-kadang ada sebahagian bid'ah yang ada sebab kita buat tu ada natijah kebaikan ni, maka hasanah dia. Kan? Imam Syafi'i ajar macam tu kan. Imam Syafi'i yang meletakkan di antara ada bid'ah yang hasanah dan sayyi'ah pun ada hadisnya. Ada hadisnya, buka dalam kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis 40 Imam Nawawi, situ kan ada hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i tentang bid'ah hasanah dengan sayyi'ah. Tak apalah, itu panjang lebar. Tu tengoklah macam mana ustaz-ustaz datang sini hurai tu tengok kan.
Nah. Baik tahajud, ajak duha tak mau. Tahajud dah selesai dah, duha tak payah dah. Kan tahajud lebih hebat daripada duha. Nisyan ru'yatil amal fil amal. Ataupun kita beramal, kita tengok dari sudut hebatnya amalan tu dengan perlakuan kita tu. Dengan kesempurnaan kita buat. Itu pun membawa kepada nilai tidak ikhlas. Setiap melihat kebaikan amal kita. Dia bukan ujub, tidak. Dia bukan rasa dia hebat, tak. Dia merasa amal tu hebat tu. Memang betul lah. Tapi hanya melihat pada amal sehingga dengan keadaan begitu tu melihat koci amal-amal yang lain. Bila buat tahajud, dia tengok koci ya duha ni. Dia tahajud besar, dia tengok koci ya qabliyah ba'diyah ni. Sungguh pun kalipun dia buat kadang-kadang, tapi ada macam tu, faham tak? Tak boleh. Ya, sedangkan Nabi SAW pesan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan melihat rendah dan kecil apa saja benda ma'ruf yang baik-baik. Jangan. Wait saja. Imam Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu taala. Imam Abu Dawud tahu tak? Ulama hadis riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Abu Dawud itulah orang Imam Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu taala pernah satu ketika duduk di tepi sungai dengan orang bersin di seberang sungai sana. Macam dia pergi panggil orang punya sampan sewa. Berapa dinar saya tak ingat. 100 dinar ke 10 dinar. Kan? Mana 1 dinar lebih kurang 1,000 ringgit kita. 1 dinar bukan 10 dinar. Dia bayar dengan 1 dinar omeh. Tambang nak pergi seberang sungai saja. Untuk apa tuan-tuan? Untuk doakan dia bersin. Yarhamukallah. Itu saja. That's all. Cakap putih. Kadang cakap Melayu tak faham. Tu saja. Untuk yarhamukallah saja. Buat keluar duit 1 dinar omeh. Tambang nak pergi seberang sungai. Sebab seberang sungai tu orang bersin. 1 dinar omeh tu lebih kurang 1,000. Sekarang dia dah nilai rendah kan. Mungkin 1,000 lebih lah kan. Kalau dah tukar besok mungkin dia rendah. Wallahualam. 1 dinar omeh. Tambang. Kalau dulu saya ingat lagi kalau dalam 3-4 tahun sudah mungkin lebih kurang RM700 kita lah kan 1 dinar omeh. Pergi dekat orang tu, yarhamukallah. Itu satu. Dia nak mendoakan orang tu kerana itu sunnah Nabi. Kemudian dia nak satu lagi. Apa dia? Doa orang tu pada dia. Apa doa orang tu? Kalau kita kita bersin alhamdulillah orang doa kita yarhamukallah. Apa pula kita balik ke dia? Kau okey. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi dia nak juga doa tu. Dia doakan orang dan dia nak doa orang tu kat dia. Sebab doa orang bersin ni mustajab. Supaya macam kita tengok orang sakit. Kan? Orang sakit sama. Kita biasa doa, kita ziarah orang sakit, kita yang sihat doakan orang sakit, betul tak? Nabi SAW pernah sebut, "Idza 'ada maridan famurhu yad'u lak." Apabila kamu menziarah orang sakit, lepas tu kamu suruhlah dia doakan untuk kamu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Sesungguhnya doa orang sakit macam doa malaikat. Jadi kita kadang-kadang kita tak nampak ni kan. Kita pergi ziarah orang sakit bukan setakat kita doa untuk dia. Kita minta juga dia doa untuk kita. Tapi tengok keadaan lah. Kalau dah waya, sanun waya, tu dah macam tu takkan nak suruh doa lagi kan. Dah nazak dah. Doa untuk dia ni, doa untuk dia ni. Ni 3 jam lagi nak padam ni. Tak boleh. Tengoklah keadaan dia kan. Masih boleh bercakap, masih boleh lagi sembang, boleh senyum-senyum lagi. Itu baik dah. Kau jangan lupa doa dia ni. Anak dia ni nak periksa dah. Itu percubaan 5E. Anak dia ni bongap sikit. Kau doa dia ni suka dik. Boleh tak? Itulah. InsyaAllah dapat 5A. Percubaan 5E. Tiba-tiba 5A. Hasil daripada doa orang sakit seperti mana kedudukan doa malaikat. Itu hadis. Apalah. Bila-bila lah. Besok pagi boleh pergi hospital. Tak kira siapa sakit pergi jongok ni. Sebab anak-anak dia rasa nak pergi, nak masuk PSO pergi hospital. Nak masuk PSO pergi hospital. Orang rumah heran. Bang, asyik nak PSO pergi hospital. Besok nak pergi hospital tadi. Kau itulah tak tahu rahsia lah. Kan? Pergi hospital tak kira siapa. Nampak kan kopiah dia. Ji, doa anak dia ni. Kau siapa? Tak kisah siapa-siapa. Hadis Nabi ni. Kan? Dia dapat kaedah. Tak apa lah. Tu. Jangan melihat kecil. Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala sampai macam tu. Hanya setakat bersin saja. Apa bersin ni? Tak ada apa. Kan?
Tak lama. Sebab tu satu hadis yang lain Nabi kata ittaqun nar walau bisyikh tamrah. Pelihara diri kamu daripada api neraka walaupun hanya sedekah separuh biji kurma. Jangan kata separuh sebiji biji kurma pun tak mau nyangkan siapa-siapa, apalagi kalau separuh. Maksud dia jangan ketinggalan daripada urusan ibadah sedekah. Duit banyak, gaya banyak, duit sikit dengan kemampuan kita. Jangan tak bersedekah. Duit sikit gaya sikit lah, 20 sen, 30 sen. Dah duit kita tak apa cukup. Kalau duit banyak, gaya banyak. Gaji 30,000. 300 ya sebulan kan masuk 30,000. Kalau setakat 300 ni tak nyonyeh duit ni. Nyonyeh tak nyonyeh, tidak menjejaskan. Tidak menjejaskan duit yang banyak tu. Ada 30,000 letak 300. Semalam alhamdulillah 2 hari sudah kan saya ni alang-alang ni seumum jugalah ya. Saya minta apa doktor umum tadi ni, doktor suruh saya pula, tak apalah. Apa nama hari Rabu, hari ni hari apa? Hari Jumaat. Hari Rabu lah, 2 hari sudah. Solang sehari. Lepas kuliah ada satu orang panggil saya, doktor juga. Kan? Doktor. Dia kata, "Ustaz, datang rumah saya kejap." Pergi. Ni lah ustaz, saya ingat nak sumbang sikit lah. Depan rumah dia golap-golap je. Golap-golap je. Sumbang. Lepas tu ni ustaz balik, ustaz tulislah untuk madrasah ustaz. Dia tulis bawah tu amount, tak nampak golap. Atas tu dia kata kosongkan nama kan. Letak nama madrasah lah sebab dia tak tahu nama madrasah saya. Dia tahulah madrasah Zain, tapi ponoh tu dia tak tahu. Jadi dia minta saya salin, saya tuliskan tu. Jadi saya masuk dalam kereta, kat lampu tengok, terkejut 10,000. Bawah tu dia tulis 10,000 only. Tak berapa percaya lagi. Tengok pula dia punya nombor tu 10,000 betul. Tengok atas pula kosong. Ini tulis nama modern elok ni. Kan? Tulis nama modern elok ni 10,000 ni banyak ni. Tanya orang makan apa? Ni orang bersedekah 10,000 tuan-tuan. Sesuai dengan kedoktorannya. Gaji mungkin 50,000. Satu orang doktor kawan saya juga. Banyak kawan saya yang doktor-doktor ni. Ada yang memang pemurah, yang kodokut pun ramai juga. Jadi doktor ni tuan-tuan dia kata, dari klinik dia ada 3 komplek klinik dia, cawangan kan. Dia kata tiap-tiap tahun dia pergi jalan luar negara. Belah-belah Europe lah besok dia jalan. Saya kata anda doktor, yalah. Saya ni pun jalan ni pun sebab tu lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tiap-tiap tahun klinik dia ada buat sunat budak. Sunat budak ni saja duit dia buat berjalan Eropah. Lebih kurang kira-kira 100,000 dia habis. Sunat budak sampai 100,000. Saya terfikir pasal apa saya tak belajar cara-cara sunat budak ni kan. 100,000 sebulan. Tak apalah tu habuan dia nak ambil macam mana. Tu kepandaian dia. Bila pula kita nak pergi apa kan, kau takut-takut tersilap dah, tak ada lah kawan tu kan. Dia hebat tuan-tuan kan. Jadi kalau kata 100,000 lah sebulan, ni 100,000 ni dia sunat budak bukan sampai sebulan, tak sampai sebulan pun. Dalam tempoh sebulan tak cuti sekolah pun lama, tak sampai sebulan kan. Tempoh cuti sekolah tu lah sunat budak. Setahun satu ya. Dia cuti sekolah lain tak, dia ambil cuti sekolah hujung tahun. Tu sunat budak. Cuti-cuti lain dia tak ambil. 100,000 pergi berjalan ke sana kemari, rezeki dia. Tapi dia pun kuat menyumbang juga, alhamdulillah. Tapi kalau macam kita dapat banyak ratus-ratus ribu ke apa kok, sumbangan kita hanya setakat 200 setahun. Bukan 200 sekali bagi, 200 tahun, 300 tahun. Yang lain puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, semua tempolok dia. Tempolok tu tempolok. Orang luar tak faham. Orang luar apa? Saya lah orang luar sini kan. Dia yang lain daripada ni 9 dia tak faham tempolok ni ayam apa dia tahu. Jadi jangan untuk tokak kita saja. Kau nak fikir macam mana duit kita boleh jadi asbab kepada redha Allah. Harta benda kita. Jadi saya nak ngomong tadi ni disebut Madrasah Az-Zain 10,000 dia bagi. Ni tuan-tuan, Madrasah Az-Zain ni adalah saya bawa borang, ada bawa borang ni tak? Ada borang, ada kilo. Borang wakaf ada. Menguji kekedekutan ataupun kepemurahan tuan-tuan. Tak apalah, yang ada, tak ada masalah. Mungkin sebahagian tuan-tuan dah banyak tempat-tempat lain.
rumah anak yatim, tahfiz, pondok, madrasah, ada dah habuan kita masing-masing. Cuma kita tak adalah nak cerita dengan orang. Baguslah kita derma, kita bantu cara sonyap-sonyap, kan? Tapi ada juga orang sonyap-sonyap langsung tak keluar apa sonyap, ya, kan? Sonyap tahu-tahu guyup, tak ada apa bunyi apa pun tidak, apa keluar apa pun tidak. Jadi ada orang sedekah sonyap-sonyap, ada orang yang kedekut pun sonyap-sonyap. Jadi ada orang wakaf tuan nak bagi sumbang-sumbang lah dalam pembinaan. Bukan dalam pembinaan, bulan 3 ni start pembinaannya. Dia punya tanah dah level elok, dah kata dah tanah wakaf orang bagi. Kemudian nak naikkan dia punya bangunan, insya-Allah doalah tuan-tuan yuk supaya boleh dia naik bangunannya bulan 3 ni. Dah meeting hari tu bulan 3 insya-Allah. Azin ni dah 10 tahun dah tuan-tuan, 10 tahun dah. Dia punya aktivitinya setakat tumpang banglu orang. Alhamdulillah lah, kita bukan nak abad-abad mana, asalkan kita boleh jalan urusan dakwah kita. Tapi kalau boleh topik yang agak selesa adalah lebih bagus. Tak apalah, slow, mudah-mudahan ando. Kalau tak ada kesempatan masa hidup, mudah-mudahan terus berjalan walaupun kita dah tak ada. Itu je matlamatnya. Kalau ada keinginan, ada lah setuakan. Ada CD dah CD. CD pun ada, tak banyak tu dah. Sebab ada orang nak nyumbang, kadang-kadang ada orang nak bondo dia nyumbang, ada bondo dia nak dapat kat tangannya. Ada oleh-oleh CD. Harga RM20. Bayar lebih, alhamdulillah. Kurang jangan sekali. Ada RM20. CD qasidah. Siapa rasa qasidah binaah jangan beli. Qasidah okey, boleh. Ya. Kalau rasa qasidah binaah, ya hanan, neraka tu jangan beli. Ya. Tapi hanana tak dalam tu. Qasidah sini. Ada satu qasidah bahasa ni 9. Tu elok bahasa ni 9. Promote lain macam ni. Kan? Ni 9. Moh kita tajuk Kalau tuan-tuan donga, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan dah tua-tua ke pinggang ngelinjang, donga tu dia rancak sikit takut mengelinjang tuan-tuan lah. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan merahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, Nabi kata apabila ditanya oleh seorang laki-laki, sahabat tu tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Mereka yang panjang umur, makin panjang makin elok perangai dan amalannya. Dan ditanya sekali lagi oleh sahabat yang berkaitan, ayyun nasi syarr? Siapa pula manusia yang paling buruk, paling jahat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Mereka yang semakin panjang umurnya, semakin buruk amalan dan perangainya. Wal iyadzu billah. Begitu juga satu hadis yang lain lebih kurang makna dia, Nabi kata, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa dijadikan oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang soleh kita sebagai bapa, soleh kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak-anak, dan yang seumpamanya kalau yang berkait dengan lebih besar sebagai seorang pemimpin soleh, rakyat soleh, dan yang seumpamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan hidup bagi kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Sekadar itulah tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Yang baik sesungguhnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka